Saya Faizul daripada syarikat Nourish Care Sdn Bhd. Actually kita bermula daripada tahun 2009 lagi. Pada masa tu kita orang dari program yang dipanggil program Frame MTDC Bio Usahawan Siswaza. Specifically syarikat Nourish Care kami menghasilkan produk-produk kesihatan dalam bentuk makanan, minuman dan suplemen. Dan projek pertama kami adalah untuk menghasilkan produk makanan dalam bentuk biskut dengan menggunakan teknologi frame, iaitu ekstrak buah mengkudu, di mana teknologi frame ini dapat daripada kajian mereka dapat menurunkan paras gula dalam darah selepas makan. So daripada ekstrak bahan aktif inilah yang kami gunakan dalam penghasilan biskut kami. Sebenarnya memang kami hasilkan produk ni kita nak jadikan produk dia mesra diabetes. Bukan saja orang biasa boleh makan, tapi orang yang ada masalah kencing manis boleh makan, ada yang masalah obesity, mereka pun boleh enjoy makanan. Sebab apa yang kami tahu, orang yang ada kencing manis ni dia bila dalam keadaan bila nak makan dia agak berpantang. So dia agak memilih makanan. So kami terpanggil untuk mengatasi, untuk tackle masalah tersebut. So kita create satu produk yang dapat memberikan mereka rasa enjoy untuk makan. Dalam masa yang sama dapat kawal mereka punya paras gula. So from there kita come out dengan produk yang biskut high fiber. Kita jadikan produk tu no sugar added. Dan juga dia mempunyai indeks glikemik yang setakat ini adalah sederhana. Daripada kesedaran itu juga kami fikir untuk masa hadapan kita perlu buat satu produk yang betul-betul dapat tackle orang yang mempunyai masalah kencing manis, di mana kita nak try dapatkan produk yang low GI, itu rendah glycemic index, dan juga sugar free, supaya mereka ni produk ini betul-betul dekat dengan mereka. Telah menghantar borang untuk join program PPRN. Daripada situ kami bentangkan apa masalah-masalah yang kami hadapi, dan apa yang kita sedia maklum, pihak PPRN akan mengumpul semua universiti-universiti ataupun research institute yang dapat tackle kita punya masalah, dan dia akan provide solution. So dari situ kami hantar kami punya slide pembentangan, dan akhirnya kami ditemukan dengan pihak UiTM untuk menangani kita punya masalah lah. Kita highlightkan 3 masalah tadilah, iaitu kita nak achieve kita punya produk ni rendah glycemic index. Yang kedua, kita nak achieve kita punya produk ni sugar free. Dan yang ketiga adalah kita punya rasa biskut dan teksturnya adalah lebih baik daripada sebelum ni. So kita bentangkan ni, dan bila dibentang di hadapan pihak UiTM, mereka dapat mereka bersetuju untuk mengambil menangani masalah ini, dan diorang membuat proposal lah untuk come up dengan solution yang mengikut kepakaran mereka. Dan selepas tu bila proposal itu diluluskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, satu pembincangan dilakukan di office kami di Frame Incubator, dan dari situ kami mengorak pelbagai strategi lah untuk diselesaikan dalam masa 6 bulan atau 7 bulan. Kami senaraikan kami punya bahan-bahan mentah yang digunakan, dan apa yang dilakukan di peringkat peringkat kilang, peringkat large scale, supaya bila kita bagi dalam bentuk large scale tadi, dia orang akan try reformulate balik di dalam lab. Di dalam lab, supaya dia orang boleh improve dari situ, daripada lab scale kepada large scale nanti. Dari situ dah dia punya flow penghasilan produk yang under PPRN ni lah. Pada awalnya memang kami dah bagi tahu pada pihak UiTM, produk yang diimprove adalah produk original, maknanya produk asas, di mana nanti bila produk asas ni sudah
diimprove ataupun sudah ditambah baik, produk ni akan ditambah baik lagi dengan pelbagai perisa. So kepentingan untuk mendapatkan produk yang betul tu pada peringkat awal dahulu sebelum kita bergerak lagi kepada perisa-perisa yang lain. So itulah yang kami harapkan daripada projek PPRN ni lah. Dengan adanya penambahan produk baru yang akan dihasilkan melalui projek PPRN ni, kami harapkan kami punya produk kami dapat capture lagi market untuk makanan kesihatan, terutamanya di peringkat tempatan dahulu sebelum kami hendak menembusi ke pasaran antarabangsa lah. So, pasaran tempatan pun masih lagi banyak peluang-peluang yang masih belum kami dapat teroka atau dapat lagi tembusi. So dengan adanya produk-produk yang mesra diabetes dan berasaskan kesihatan ni, dengan trend masyarakat sekarang yang lebih suka makan makanan yang sihat, kami fikir potensi produk kami untuk pergi lebih jauh lagi saya rasa sangat tinggi. Kalau ikutkan dekat dalam pasaraya ataupun dalam pasaraya, segmen biskut ni memang banyak. Pelbagai jenis biskut yang ditawarkan oleh pelbagai pihak pembekal lah. Kami mengkhususkan kepada produk yang sihat dalam bentuk high fiber, dan juga penggunaan herba-herba tempatan. Itu yang membezakan antara kami dengan produk-produk yang di pasaran lah. Cuma kali ini kami nak lebih tambah baik lagi dengan pengiktirafan dari segi low glycemic index. So kami dapat stand up daripada pesaing-pesaing yang lain lah. So dari segi harga pun kami masih lagi cuba mengawal berbanding dengan pesaing-pesaing kami supaya lebih rendah sedikit berbanding dengan mereka, ataupun mungkin sama harga tapi kami lebih value added lagi produk kami berbanding dengan produk mereka, sebab kami menggunakan herba tempatan, produk tempatan, menggunakan herba tempatan dan mempunyai pengiktirafan kesihatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Ini merupakan satu platform lah untuk syarikat berjumpa ataupun mengenal kepakaran yang ada di Malaysia. Contohnya, maksud saya pihak universiti ataupun institut mempunyai kepakaran tertentu untuk membantu pihak SME dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. So mungkin langkah kanan kami mengetengahkan kami punya masalah, dan masalah kami itu dapat diambil peluang oleh pihak UiTM untuk menyelesaikan masalah itu. So kami rasa kepakaran memang ada di universiti. So pihak PPRN, platform PPRN itulah yang menemukan kami lah. Masa datang memang kami looking forward lah untuk bekerjasama lagi dengan mana-mana institut atau universiti melalui PPRN ni, sebab dengan adanya medium ni produk kami dapat ditingkatkan lagi dengan lebih cost efektif, jimat masa, dan mudah-mudahan dapat kita lonjakkan kami punya pasaran di dalam negara dan juga di luar negara lah. Saya sebenarnya dalam bidang pemprosesan makanan, dan juga saya mengajar bahan pembungkusan makanan dan jangka hayat. Kajian lebih kepada chef life study dan juga packaging lah. Tapi kalau ikut kumpulan ahli penyelidik PPRN, kumpulan kami ada kepakaran yang berbeza. So dalam kumpulan kami ada 4 orang penyelidik juga. So macam Prof Nur Rehan, dia lebih kepada functional foods, antioksidan,
microbiology, macam Dr. Fadilah dalam bahagian nutrition. So kita gabungkan kumpulan penyelidik ni untuk bantu industri. Actually kami dapat maklumat tentang projek PPRN ni daripada UiTM punya Center Research Innovation Business Unit. So daripada situ kami pergi hadir pembentangan oleh pihak syarikat. So dia cerita masalah yang dia hadapi dan saya rasa macam kita boleh bantu. So daripada situ, daripada dia ada 3 masalah yang dia kemukakan. Dia nak improve dia punya texture supaya lebih rangup dan dia nak supaya dia punya produk boleh dapat claim sugar free dan juga dia nak rendahkan dia punya index glycemic. So dari situ saya nampaklah ada bidang processing, ada nutrition. So jadi saya gabungkan saya punya kumpulan untuk bantu syarikat. So kami come up dengan proposal dan syarikat pilih kami untuk bantu mereka. So dari situ baru kita berinteraksi terus dengan syarikat selepas tu. Okey, daripada biskut yang asal, formulasi yang asal tu, so sebab mereka dah ada formulasi mereka sendiri, jadi kita kena lindungi kerahsiaan dia punya trade secret. So first punya langkah adalah untuk protect dia orang punya formulation. So kita sign dulu perjanjian kerahsiaan dengan pihak syarikat dan baru dia bagi dekat kita formulasi asal dia, semua ingredient dan berapa amount untuk formulation tu. So dan dia bagi kita kebenaran untuk ubah suai. So dari situ baru kita duplicate balik. So sebenarnya agak sukar sebab daripada skala industri yang besar, kita nak buat balik dekat makmal, kita nak buat untuk analisis, kita kena skala turunkan dia punya ingredient formulation dan alat yang diguna skala besar pun tak sama actually dengan apa yang ada kat makmal. So the first stage tu agak rumit sikit lah bila kita nak skala turunkan ke makmal. So lepas kita dah buat tu, kita ubah suai formulasi ikut apa yang dia nak. Kalau dia nak rendah indeks glycemic, maknanya kita kena tengok satu persatu ingredient ataupun ramuan yang ada dan kita kurangkan yang mana bahan yang menyebabkan indeks glycemic dia tu tinggi. So kita tukar dengan bahan lain. So kita tengok apa kesan dia pada tekstur pula, apa kesan dia pada rasa. So kalau kalau pihak syarikat setuju, baru kita finalisekan formulation. So ada banyak sebenarnya, kami buat lebih daripada 10 formulasi, tukar dan pihak syarikat pun banyak kali datang buat sensory dekat makmal kita untuk finalisekan dia punya formulation. Lalu kita akan buat by stages. So by peringkat. So kita come out dulu, kita katakan kita nak tackle index glycemic dulu, kita tukarkan ingredient yang mana yang tinggi index glycemic dan kita tengok dia punya nilai daripada analisis. So dari segi rasa lebih kepada kita minta pihak syarikat. So kalau di peringkat UiTM, kita akan gunakan kita punya ahli panel deria dulu untuk untuk pilih untuk rasa, tengok apa perubahan dia, and then kita shortlistkan formulation kita, and then kita minta pihak industri pula yang pilih. So dulu sebelum ada PPRN, saya rasa pihak syarikat kalau dia tahu, dia akan terus datang ke IPTA untuk tanya penyelidik mana yang boleh bantu mereka. Dan normally kadang industri dia tak ada duit untuk ni. Dia cuma datang, and then bila kita kata kita nak buat analisis, kita perlukan bajet banyak ni untuk buat, untuk so syarikat biasanya akan tawar hati. So bila macam tu so dia macam hanging lah, so tak proceed. So once bila dah sejak ada PPRN ni, so dia temukan antara pihak IPTA dengan industri. So bila industri kemukakan dia punya masalah, so kita tahu, kita secara teori kita ada knowledge tu, tapi kita tak boleh nak apply sebab kita tak ada industri yang datang betul-betul beritahu apa masalah dia. So pada saya interesting sebab kita boleh gunakan pengetahuan kita secara teori untuk applykan kepada industri based on apa masalah yang dia ada lah. Rasa sebenarnya excited dan rasa macam challenging sebab kadang-kadang kita tak tahu exactly apa masalah industri. So once dia datang kat kita, baru kita dapat bantulah. Jadi lebih seronok lah. Seronok sebab kita boleh applykan teori.
So sebab normally kalau kita mengajar, kita ada knowledge tapi kita tak dapat nak apply. So bila ada industri kata dia ada masalah macam ni, so masa itulah kita rasa kita keluarkan knowledge kita untuk bantu syarikat. So kita nampak hasil dia. So tu pada saya interesting lah. Hai, nama saya Razak daripada Orchid Life Sdn Bhd. Saya Prof. Isni Misran daripada Universiti Melaya. And kami bekerjasama dalam PPRN projek ni, Nano Formulated Curcumin. Daripada segi masyarakat biasa, curcumin ialah kunyit. Dari segi kesihatan, kunyit ni diketahui banyak faedah kesihatan lah. Salah satunya antioksidan. So tapi kita nak menjangkau lebih lanjut, kita tengok ada potensial untuk menggunakan nanomaterial sebagai kaedah terbaru dalam menyediakan produk kunyit untuk sebagai produk kesihatan. Dengan itu kami approach Universiti Melaya, diperkenalkan dengan Prof Misni, seorang pakar dalam nanoteknologi. Dari situ kami juga telah bekerjasama dan menghasilkan nano formulated curcumin untuk pasaran komersial. Sebelum kita boleh mismatch apa teknologi yang kami ada dan keperluan dari industri, kami kena lihat sama ada bahan produk daripada industri daripada Orchid Life itu sendiri sesuai atau tidak dengan teknologi-teknologi yang kami ada. Jadi pada awalnya kita mencuba untuk work on liposome. Akan tetapi dari aspek kesesuaian industri, cost effectiveness, nanolipid adalah satu teknologi yang mungkin bagi industri lebih efektif daripada liposome. Ini disebabkan oleh cost effectiveness itu sendiri dan mudah dikeluarkan. Kemudian kita lihat dari segi bahan tersebut itu sendiri. Sama ada bahan itu sesuai atau tidak, kita nak masukkan atau encapsulated atau trap kat dalam nanolipid itu sendiri. Sebab bila perkataan nano tu dia kecil, memang tak nampak daripada mata kasar, kita tak dapat rasa pun saiz tu dengan jari. Jadi kita kena guna peralatan ataupun property bahan tersebut dengan pada awalnya kita cuma tengok sama ada ianya sesuai ke tidak untuk dalam matrix nanolipid itu sendiri. Jadi kita lihat curcumin tu dengan nanolipid yang kita ada amat sesuai. Jadi dia punya loading capacity ataupun loading efficiency itu lebih tinggi untuk curcumin dalam nanolipid berbanding dengan yang lain. Kalau tanpa kerjasama ni pun, in the first place pun saya tak tahu actually UAM ada nano formulation expertise. That I think is an eye opener juga, because from our point of view kita memang mencari sebab kalau ikutkan pada kami punya track record as a company, memang kami start collaborator dengan UC semenjak 2006 lagi. So memang kerja kami ni memang mencari teknologi-teknologi baru yang berpunya potensi untuk komersialkan. Dan bila kita dijemput, kalau nak kisahkan balik kan, masa PPRN diberikan, kita share our problem, cakap okay, kita tahu industri, kita tengok as a industry call this direction, especially on the healthcare, herbal healthcare industry, nano formulation is one of the trend moving forward. And then kita mencari di mana universiti di Malaysia ni ada that teknologi dan ada expertise, and then surprisingly kita ada. And daripada situlah kami diberi dan dibawa masuk ke dalam UM, berjumpa dengan Prof Misni yang start berbincang. Daripada situ juga kita tahu juga rupanya nano formulation tu dia punya skopnya luas kan. Cuma kita tahu bagaimana kita nak gunakan pakai.
So PPRN ni kini membuka jugalah peluang kepada industri yang rajin mencari dan untuk mencari jawapan kepada masalah yang kita nak selesaikan. Lagi setelah saya diberitahu oleh pihak Industri Melaya UMCIC yang mana saya ditawarkan untuk melihat projek-projek yang ada, sama ada saya berminat atau tidak, dan melihatkan apa yang diinginkan oleh kementerian, demand driven ataupun PPRN, projek PPRN ini adalah salah satu program yang amat bagus. Kalau ikutkan di luar negara, benda ni semasa saya buat PhD zaman dulu lagi pun, company datang kan, hantar instrumen dan meminta kita selesaikan masalah company dengan bayaran straight away waktu itulah. Jadi kalau di luar negara tu, benda ni satu perkara yang biasa bagi saya lah. Cuma dari segi pengalaman saya sendiri, setelah 16 tahun berkhidmat di Universiti Melaya, kita memerlukan apa yang telah dilakukan oleh kementerian as a catalyst untuk menarik minat pihak industri agar lebih berkecimpung dalam collaborative work dengan universiti. Dan pihak universiti pula, PPRN ini bagi saya lah sebagai satu yang baru. Jadi kita kena ada paradigm shift, orang kata kan, penerimaan, perubahan, sanggup menerima satu keadaan yang baru. Dan untuk maju ke hadapan, saya rasa sepatutnya perkara seperti ini, program seperti ini sepatutnya dijalankan lama dulu, pada awal lagi ataupun lebih awal lagi daripada itu. Walaupun government, kerajaan kita telah cuba berbanyak cara, tapi dari segi impaknya bagi saya ada berlaku, tapi tidak ke tahap yang bagi saya secara personalnya yang memuaskan lah. Jadi saya harap pihak kementerian MOE akan lebih agresif, dan kalau boleh itu pihak universiti juga harus menerimanya sebagai satu perubahan yang baru. Dan ini bukan untuk kepentingan universiti, kepentingan penyelidik-penyelidik kita, tapi untuk negara sebenarnya. Jadi itu harus diterima dengan tangan terbuka, dan perubahan bekerja dengan industri adalah satu perubahan yang bagi kita selama ini satu perubahan yang besar. Jadi lonjakan tu daripada keselesaan di universiti kena berubah kepada industrial kind of approach, yang mana bukan harus diselesaikan sekarang, sepatutnya diselesaikan semalam. Jadi dengan 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan projek duration yang diberikan tu singkat tu, sepatutnya kebanyakan permasalahan boleh diselesaikan dengan syarat mendapat support daripada bukan saja kementerian. Saya rasa kementerian dah menjalankan tugasnya, pihak universiti dan pendidik-pendidik universiti. Kalau ikut pada pengalaman kami, the success of any venture is always about the partners that we choose, kan. Alhamdulillah lah, bila kita kenal dengan Promise ni, kita gone through a lot of macam discussion, round of discussion. Of course masa tak ada masalah lah, walaupun kadang kita ada discussion, masalah tak ada. Sampai sekarang kita masih lagi berdiskus. Sampai sekarang masih berdiskus. So kita nampak apa openness ada, and then sebab this is a challenge. When kita cakap kita nak menyelesaikan masalah tu, contohnya kita cakap tadilah yang nano formulated curcumin. Satu benda baru, kalau tengok di pasaran tak ada lagi nano formulated curcumin. In fact kita yang perkenalkan dan kita yang nak explore ni as a potential commercial product lah. Sebab tu yang pentingnya bila kita berkomunikasi tu, kita ada, of course ada challenge because of kesesuaian produk tu. Dari situlah orang cakap negotiation kan, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, bagaimana kita nak make sure that projek yang kita terima daripada kementerian PPRN tu berjaya. So, alhamdulillah kita dapat selesaikan masalah tu, and then sekarang ni kita mencari opportunity untuk mengkomersialkan.